يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sukakah aku beritahukan kepadamu ayat yang memberi harapan yang besar? Jawab mereka, baiklah. Maka Ali radhiyallahu ta'ala anhu membaca, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsiri, yang bermaksud, dan apa jua yang menimpa kamu dari sesuatu kesusahan atau bala bencana, maka ia adalah disebabkan apa yang telah kamu lakukan dari perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa. Dan dalam pada itu Allah memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa kamu. Maka semua musibah yang menimpa itu akibat dosa-dosa kita. Jika Allah akan membalas di dunia, maka siapa yang telah dihukum di dunia ini, maka tidak akan diulang di hari akhirat. Demikian pula, jika Allah telah memaafkan seseorang, maka tidak akan dituntut seksa pada hari kiamat. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min musibatun hatta syauka, fama fawqaha illa hattallahu anhu biha khati'ah." Tiada menimpa kepada seorang mukmin sesuatu musibah dari duri atau yang telah atau yang lebih dari itu, melainkan Allah Ta'ala akan menggugurkan dengan itu semua satu dosa. Baik, jadi Sayyidina Ali ditanya satu benda, dia kata, mau ke tidak kamu aku beritahu kepada kamu satu harapan yang besar. Maka sahabat-sahabat ni pun zaman dia tu kata, nak dengarlah ceritanya apa dia kan. Maka Sayyidina Ali baca ayat yang telah pun saya baca sebentar tadi, yang menyatakan tak ada apa yang berlaku sebarang musibah pada kita itu melainkan hasil daripada usaha yang kita lakukan. Tetapi Allah Ta'ala ni dia akan maafkan. Dia maafkan semua ataupun sebahagian daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi banyak benda yang berlaku dalam dunia ni, kadang-kala lah kita ni terlepas pandang. Musibah yang berlaku pada kita tu, kita anggap itu satu musibah, bala. Tapi kita tidak pernah nak cek kenapa bala ini menimpa padaku. Saya semalam ada tertengok satu TV, siaran TV, doktor apa tu yang sakit mata, pakar sakit mata, Muhaya. Dia cerita sepanjang tempoh pengalaman dia membuat pembedahan mata. Dia kata orang yang dilihat jauh daripada agama, maknanya dia dapat tengoklah, dia kata macam dia cerita satu pakcik, cukup susah untuk nak buat dia punya operation mata dia, susah berbanding dengan orang lain. Tetapi oleh kerana Dr. Muhaya ni dia ada orang panggil Islamic knowledge, ada pengetahuan agama, ada roh Islam dalam diri dia, jadi dia pandang benda itu dari sudut agama. Sebab tu kita selalu sebut, kita nak sangat pakar-pakar ataupun profesional kita ni, bukan nak suruh dia sampai peringkat dia mahir dalam bab agama,
tapi sekurang-kurangnya dia ada ruh agama dalam kehidupan dia sebagai satu orang profesional. Sama ada accountant ke ataupun lawyer ke, doktor pakar ke apa benda, yang penting ada agama. Ya. Baik. Jadi dia ni bila dia tengok kes dia ni, satu orang pakcik ni, susah nak bedah mata dia tu. Ada kesukaran. Jadi dia tengok, dia kata dia mesti ada something yang tak kena dari sudut agama lah. Jadi habislah cerita, dia buatlah pembedah itu, tapi cerita dia susah dia tu. Jadi bila berlaku begitu, satu kali maknanya untuk repeat untuk ulang rawatan, dia mari dengan isteri dia, adalah dia kata isteri dia buat tak kena sikit, dia marah isteri dia tu depan-depan dia sendiri. Jadi bagi pandangan dia lah, pandangan dia, mungkin perangai lelaki ini yang marah tak jaga air muka isteri, marah pada isteri tu depan-depan orang tu, tak jaga air muka orang. Isteri awak duduk tidur sekali, tiba-tiba air muka maruah isteri awak tak jaga, kok nak marah pun tak kena, ada benda yang tak kena, tunggulah balik rumah ke benda kan. Jadi dia marah depan-depan tu, bagi dia kata mungkin inilah kot yang menyebabkan dia dapat satu bala. Apa dia? Pembedahan, dia kata cukup sukar untuk dia. Dan dia ini bagus, dia pandai kaitkan. Dia nasihatkan di situ semalam lah. Dia kata jangan sekali-kali buat sesuatu yang boleh menyebabkan orang lain sakit hati. Jangan dia kata. Yang ini saya selalu sebut ni dalam kuliah ni. Jangan kita menyusahkan dan menyakitkan hati orang lain. Kita sakitkan hati Allah, itu kalau nak kata bahasa manusia dia. Kita engkar pada Allah, bukan engkar dipanggil kita buat dek terhadap perintah Allah. Kadang-kadang itu kata lebih mudah untuk kita hadapi jika dibandingkan dengan buat masalah dengan orang lain. Sebab bila buat masalah dengan orang lain, selagi mana kita tak minta maaf dengan dia, tak settle. Dengan Allah Ta'ala ni tak sembahyang 60 tahun, tiba-tiba dekat nak mati esok lusa sembahyang taubat, settle. Sebab tu maknanya dengan orang lain tu siapa dia yang kita nak jaga? Bini kita, suami kita, mak kita, ayah kita. Itu kita ambil orang dekat dulu. Kena jaga ni. Lepas tu anak. Kita duk puasa, anak ni anak aku, ikut aku kena buat apa pun. Tetapi kalau kita ada buat satu benda yang salah pada anak, dari sudut tanggungjawab kita tak kena, Tuhan akan tanya juga. Lepas tu bawa kawan, jiran, sepejabat, majikan dengan pekerja dia, dari sudut pemerasan tenaga, bayaran gaji tak kena, tak ngam. Jadi semuanya ini kita kena ambil kira. Sebab tu saya selalu ingatkan, saya bila dengar Dr. Mahaya cakap macam tu, maknanya saya nak beritahu lah. Maknanya macam si pakcik tadi, dia macam mengherdik isteri dia, depan orang, menjatuhkan maruah. Jadi tak boleh, kok nak pongoh sekalipun, pongoh rumah sudah. Jadi itu Jadi, dan dia cerita mana-mana passion pesakit dia, yang mana yang dia kenal agamanya bagus apa dia, cukup mudah dia kata, kadang-kadang 12 minit boleh settle dia kata, pembedah mata. Jadi itu kena ingat. Begitu juga saya masa pergi Mekah, saya dah cerita kat sini, cuma nak ulang, nak kaitkan dengan kes ni. Orang tu di Madinah di Madinah ni kes sejuk dia tak seteruk di Mekah lah. Slipper dia boleh hilang, dan dia boleh hilang pertimbangan dan perkiraan. Kalau dah slipper hilang, slipper orang yang duduk ada di tepi-tepi masjid yang orang tinggal ke apa benda tu, ambil je, pinjam tu dulu kan, dah hilang, ambil je tu, pinjam, pergi ke hotel, beli baru, lepas tu slipper yang kita pinjam tu letak balik. Tak salah macam tu. Tapi boleh dia habis dia punya perkiraan dia berjalan kaki daripada Masjid Nabawi sampai ke hotel. Dia sama duduk dengan hotel saya, tapi bukan pergi sekali. Baik. Tapi herannya
daripada tu dia punya kaki tu berdarah. Musibah musibah. Berdarah kaki dia. Jadi saya ialah maknanya hak kita duk belajar tu kita ingat ini mesti ada benda yang tak kena. Berdarah sampai dia pun tak boleh nak pergi sembahyang dah, maknanya duduk dekat hotel je. Berdarah betul lah. Maknanya macam melecur ni. Orang panggil dia menggelembung gitu aja. Tak, ini berdarah kaki dia. Pertama kita tengok ginilah saya melihat gini. Nombor satu, panas di Madinah tu dia tak sepanas di Mekah. Tapi kalau panas macam tu pun kaki dah berdarah, kita fikirkan macam mana di hari akhirat besok. Satu. Yang kedua, apa masalah dia ni? Jadi kita pun tak nak cari keaiban orang, biarlah, habis. Cuma dalam hati kita mesti ada benda yang tak kena. Rupa-rupanya dia ni naik kapal terbang sekali dengan saya. Masa pergi tu kita tak perasan kan, tak ada kes. Tapi bila ada kes tu kita perhati, oh dia ni mari sekali kita. Bukan satu rombongan. Dia rombongan lain tapi satu kapal terbang. Bila sampai di airport tu tuan-tuan baru nampak. Baru nampak anak-anak dia, ya Allah Rabbi. Anak-anak dia yang sambut dia tu, Tuhan saja yang tahu pakaian yang perempuan lah. Dia anak ni muda je nak tengok orang tu elok ke tak tengok anak perempuan. Kalau lelaki payah pakai seluar panjang belaka lelaki ni semayang ke tak kita tak tahu. Tetapi yang perempuan tu nampak dia sedut pakaian. Lepas tu pula macam di situ tu dia macam ada benda yang tak kena lah dekat airport tu sendiri. Jadi di sinilah yang dikatakan wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Banyak musibah yang berlaku pada kita tu kadang-kala mari daripada perbuatan, hasil pada perbuatan kita yang salah, yang mana Allah Ta'ala balas terus di atas muka bumi ni. Dan saya dah sebut antara pembalasan yang paling akhir sekali ialah kesukaran kita mati. Nak mati tu payah. Itu maknanya orang panggil ukubah ataupun pembalasan yang paling akhir. Di mana Allah Ta'ala seksa orang tu. Tapi itulah kita bila tengok Allah Ta'ala seksa orang itu, maka kita jangan duk pandang hina pada dia. Kadang-kadang penyiksaan hidup dia dalam dunia tu kerana Allah Ta'ala nak hapuskan. Nak balas terus kesalahan dia dalam dunia tu, balas terus dalam dunia ni sebab sikit. Kalau banyak dia tak boleh, dia kena dalam kubur juga, di hari akhirat juga. Macam polis lah. Kalau setakat maknanya kadang-kala benda yang dikata boleh settle, kita settle kat luar lah, tak payah buat report polis. Polis sendiri pun dia kadang-kadang dia dinasihatkan, orang nak buat report polis ataupun berlaku accident kecil-kecil, kita tak payahlah settle kat luar. Sebab kalau settle dalam report polis nak bawa mahkamah, satu kerja pula, tak padan dengan duit habis. Belum tentu menang pula tu. Dalam dunia kan, akhirat tak apalah, maknanya garanti Allah Ta'ala tu maha adil. Dalam dunia ni hakim pun dia manusia, dia base kepada penghujahan peguam. Jadi nasihat polis dia kata, hatta kadang-kadang ada kes yang berat pun polis nasihatkan, dia kata settle, kalau boleh settle, kalau tak boleh juga, tak ada boleh muafakat, nak repot-repot lah, nak bawa mahkamah pun tak apalah, dah tak boleh nak settle kat luar. Tapi nak ceritanya kalau dah pergi mahkamah belum tentu awak menang. Dia akan cakap macam tu kalau polis yang baik dia akan cerita macam tu. Baik settle kat luar je. Jadi Allah Ta'ala ni tuan-tuan, kalau benda yang boleh settle dalam dunia, dia akan settle dalam dunia. Sebab itu kita tengok yang saya sebutkan 2-3 hari lepas, ada ulama kadang-kadang ada orang panggil orang agama ke ataupun orang surau masjid, dia nak mati tu payah. Kita bila sebut nak mati payah, orang jahil pula yang belah luar sana dia kata tengok mari surau pun payah nak mati. Aku tengok orang tak mari surau lagi mudah mati. Orang tak mari surau mudah mati tu sebab apa? Dalam kubur tu payah. Okey, awak mati mudah, aku bagi. Pasal apa? Sebab awak tak mari surau ke, awak jahat ke, jahat-jahat awak ada yang baik. Baik tu aku nak balas terus. Aku nak balas terus di mana? Dalam dunia. Apa dia? Pembalasan terakhir, aku mudahkan kau mati. Tapi bila masuk kubur, habis, tak ada benda lah awak. Sebab banyak sangat kesalahan dan kesilapan awak yang perlu aku balas dalam kubur, bukan balas dalam dunia. Jadi kena ingat tu. Dia sedut bala. Baik.
Dan di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa tidak menimpa satu orang mukmin itu dengan satu musibah daripada duri ataupun lebih daripada itu, melainkan Allah Taala gugurkan dosa dia. Kena duri. Sebab tu kita berjalan-jalan tak ada pasal-pasal tersepak batu. Rasanya 2, 3, 4 kali dah lalu jalan tu dah, tetapi tersepak gitu. Cuba ingat, ada tak salah hari ni? Kalau cari memang jumpa. Ya. Sama ada kita mengumpat orang ke, fitnah orang, fitnah tu mungkin tak ada lah, mengumpat, bicara hal orang, Tuhan balas lalu. Ya. Jadi kita bagi orang beriman biasanya dia cepat. Tapi bagi orang yang tidak beriman, orang yang tak jaga diri, memang dia jenis tak jaga diri dah. Benda tu kadang-kadang buatlah berbaka-baka pun Tuhan tak bagi pun balasan. Sebab Tuhan mau settle dalam kubur. Tapi bagi orang yang beriman, buat salah sikit Tuhan hapus terus. Sepak batu, terantuk sana, terluka sini. Jadi jenis-jenis musibah walaupun sekecil itu, kita fikirkan apa yang telah aku lakukan yang salah aku hari ini. Ya. Kadang-kadang dia bagi awak berat sikit. Ya. Jadi itu semua maknanya pembalasan Allah Ta'ala kepada kita untuk membersihkan dosa kita. Kena ingat gitu. Kita orang surah lah. Baik, saya ingat setakat tu dulu. Dan insyaAllah besok sabar menghadapi musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil. Allahumma ighfir lana warhamhum kama rabbawna wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.